أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan dan kelapangan serta nikmat kesihatan yang mana bertunjukkan iman dan takwa kita. Masih lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam rumah Allah, Masjid At-Taqwa di sini hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan kita akan sambung kuliah duha sempena dengan kemuliaan Ramadan, yang mana pada edisi Ramadan kali ini kita akan membicarakan tentang tadabbur pada ayat dan surah-surah yang terpilih. Dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan saya akan bersama untuk menceritakan tentang tadabbur ayatul kursi dan 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah. Jadi kita masih lagi berada pada awal-awal perbincangan lagi insya-Allah. Jadi ada 2 benda yang kita akan tengok hari ini. Pertama ayat kursi, dan yang kedua 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Jadi kita tengok dulu awalnya daripada ayatul kursi. Ayatul kursi seperti mana kita sedia maklum bahawa ianya merupakan penghulu kepada segala ayat. Dalam ayat Al-Quran keseluruhan itu daripada juzuk pertama hingga juzuk 30, adapun penghulu segala ayat dikenali dengan nama ayatul kursi. Ianya terletak pada juzuk yang ketiga dalam surah yang pertama, yakni suratul Baqarah, pada bilangan ayat 255. Ayat ini diturunkan selepas hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni diturunkan di Madinah. Yang mana ayat ini ketika mana ianya diturunkan, terdapat sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perihal turunnya ayat ini. Daripada Imam Muslim telah pun meriwayatkan bahawa Ani bin Abbasin qala bainama Jibrilu qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama'i futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawma fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattun illa al-yawma fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyan qablaka fatihatul kitab wa khawatimus suratil baqarati lan taqra'u bihurfin minhuma illa u'titahu. Bagaimana di sini diceritakan tuan-tuan, di antara kelebihan-kelebihan yang kita akan tengok pada hari ini. Pertama kita nak ambil dulu daripada ayatul kursi. Dalam hadis yang dibicarakan oleh Imam Bukhari, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a bi ayatain min akhir surati Baqarati lailatan kafatahu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita boleh nampak daripada kelebihan ayatul kursi? Dia ada banyak sangat kelebihan. Pertamanya disebutkan di sini, dinamakan ayat ini dengan nama kursi, yang bermaksud tempat duduk yang megah lagi yang mempunyai martabat, iaitu menunjukkan kepada syiar atas kebesaran Tuhan yang meliputi 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Ayat kursi ni kita sedia maklum tuan-tuan, banyak sangat kegunaan dia yang kita gunakan. Antara kelebihan ayat kursi yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, antaranya diceritakan sebagai seutama ayat dalam Al-Quran
Nabi SAW mengarahkan kita mengamalkan bacaan ayatul kursi dalam pelbagai jenis hadis. Antaranya disebutkan orang yang selalu membaca ayatul kursi dicintai dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia memelihara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatul kursi apabila dibacakan selepas salat, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak di antara orang yang membacanya dengan syurga adalah kematian. Ayatul kursi apabila dibacakan di pada waktu malam sebelum kita tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dua malaikat dalam bentuk pengawal yang akan memberikan kepada kita penjagaan dan kesejahteraan daripada segala bentuk kejahatan dan kecelakaan, daripada sihir, daripada apa-apa sahaja perkara yang datang dalam bentuk menyakitkan seperti binatang berbisa, kecurian, kebakaran dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Ketinggian ayatul kursi ni tuan-tuan tak dapat nak dibandingkan, tak dapat nak dibaca. Sebab tu kita kena amalkan ayatul kursi. Dan ayatul kursi ini juga merupakan sebahagian daripada ayat yang sangat ditakuti oleh iblis dan syaitan. Termasuk dalam kaedah perubatan Islam ataupun ruqyah, salah satu ayat yang teragung yang akan memanaskan dan menyakitkan jin dan iblis yang mengganggu manusia adalah ayatul kursi. Kalau kita pergi berubat tak mana-mana pun, antara ayat yang wajib dibaca ayatul kursi. Ianya menceritakan tentang bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada ayat dia tuan-tuan, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha kekal, lagi terus menerus mentakbir makhluknya. Pada permulaan ayat diceritakan tentang kehebatan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tuan-tuan, ayat ni sangat agung tuan-tuan. Allah la ilaha illahu. Allah mulakan ayat ini dengan menyebut namanya sendiri. Allah adalah nama ataupun ismul jalalah yang merujuk kepada nama sebenar kepada Tuhan yang disembah. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dan Allah Ta'ala nak habaq kata Dia ni Tuhan Al-Hayyu. Allah Ta'ala akan terus hidup. Allah tidak pernah mati dan Allah takkan mati. Sebab mati itu sifat makhluk, sifat yang lemah. Kalau Allah ada padanya sifat mati, maka lemahlah Allah, tak layak Allah untuk disembah sebagai Tuhan. Al-Qayyum. Allah itu juga yang mentadbir dan menguruskan seluruh makhluknya. Pengurusan makhluk terhadap Allah ni tuan-tuan bukan kata biasa-biasa. Dalam masa yang sama, seluruh makhluk Allah berada di bawah pemerhatiannya. Seolah-olah ketika mana kita bermunajat dengan Allah, hanya seperti kita saja dengan Allah. Tapi sebenarnya Allah bersama dengan setiap hambanya. Bahkan Allah mengetahui segala bilangan yang ada di bawah ciptaannya. Contoh pada kepala kita sekarang ni tuan-tuan, kita mengaku ni tubuh badan kita. Siapa boleh habaq dengan tepat berapakah jumlah rambut yang ada di kepala kita? Tak boleh nak habaq. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi tahu dengan detail pada setiap hamba. Allah boleh bagi tahu pada setiap padang berapa rumput yang ada. Allah boleh bagi tahu pada setiap ekor lembu berapa bulu yang tumbuh pada badan dia. Sebab semua kita berada di bawah penciptaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Meneruskan lagi kehebatan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahawa tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinah. Tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala itu mengambil atau memerlukan mengantuk, wala naum, dan tidak tidur. Kalau tidur tuan-tuan, Tuhan apa? Kita kalau tidur, kita tak tahu apa yang berlaku tuan-tuan. Kita tak boleh nak cerita, kita tak nak habaq sebab kita pun tak sedar apa yang sedang berlaku sebenarnya. Koklah nak kata mengantuk. Mengantuk ni dalam keadaan macam tu pun kita duk boleh celik-celik lagi, duk boleh perasan-perasan lagi lah apa yang berlaku. Tu pun tak ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab sebagai pentadbir dia tak boleh ada kelemahan-kelemahan yang macam ni. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemuliaannya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya berada di bawah pengurusan mutlak Allah Subhanahu wa taala, seluruh langit dan bumi, seluruh semesta. Bahkan penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat detail, sehingga di sana kita tidak menemui walaupun satu cacat dan celah daripada keseluruhan penciptaan Allah. Sebab tu bagi Allah langit dan bumi. Kalau manusia ni buat tuan-tuan, ada saja tak kena. Sebab apa? Sebab kita sendiri pun tak kena. Kita pun tak kena. Macam mana kita nak buat satu benda yang perfect, tuan-tuan? Tapi untuk Allah yang maha perfect, sudah tentu ciptaan dia juga sangat perfect. Kot orang kata, oh nak kata tak perfect lah, apalah perfect sangat ni awak, pasal duk berlaku gempa bumi, pasal banjir apa dan sebagainya. Balik tengok punca jadi banjir tu apa hal? Siapa yang duk pelingkup ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Punca kita lah. Sebab tu Allah Taala perjelas balik dalam bab masalah macam ni, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di langit dan di bumi disebabkan tangan-tangan manusia. Duk pi kerat kayu balak, duk pi korek lombong pasir, duk pi pedalam laut, hak tu hak ni. Allah Taala buat cantik dah. Bukit hak elok sebagai pasak dibagi gondoi dan sebagainya. Alah jadilah macam-macam. Bukan sebab Allah Taala tak pandai cipta, tak pandai jaga, tak. Tapi sebab Allah bagi kat kita, kita yang melingkupkan. So Allah dah jelas siap dah. Bagi Allah segalanya langit dan bumi. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisi Allah tanpa izinnya? Tak ada siapa pun yang mampu memberikan kelebihan kepada sesiapa melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira mutlak hak ketetapan ni di bawah Allah. Allah boleh bagi hidayah kat siapa dia mau. Allah boleh sesatkan siapa dia mau. Allah boleh muliakan siapa dia mau. Allah boleh hinakan siapa dia mau. Allah boleh buat apa saja. Dan segala apa yang diinginkan Allah tak perlu kepada kerja keras, tak perlu kepada perancangan kerja dan sebagainya. Hanya semudah kun fayakun. Nah, abang kata Allah tak perlukan kepada siapa pun. Cukup dia yang boleh menguruskan segala-galanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan ada di belakang mereka. Kita hari ni mata kita kot depan, tuan. Manusia mata depan. Kalau burung dia duduk belah kiri kanan. So dia punya sight nampak tu lebih luas lah pada manusia. Kan, sebab dia terbang kot tu dia kena nampak kot tepi banyak. Cuma depan tu dia tak apa nak clear. Kita ni nampak depan clear. Kiri kanan belakang terus lah. Kot kiri kanan dan nak relin-relin dampaklah sikit-sikit. Belakang tak nampak terus. Nak kena kalih baru nampak belakang. Kadang-kadang orang main tepuk kita kot belakang. Kita tak boleh tahu siapa dia. Nak kena kalih. Allah tak perlu kalih, tak perlu tengok. Allah tahu sedia apa di depan dan di belakang. Kita hari ni boleh nampak satu orang kot luaran dia, tuan-tuan. Dalaman dia kita tak boleh kata. Tuan-tuan nampak saya macam ni. Oh, dengan tangan naiknya, dengan suara dia pumbang, sembang main, dengan pakai jubah kepiah. Tuan-tuan tahu belakang saya macam mana? Tuan-tuan tahu dalam saya macam mana? Allah mengetahui segalanya. Lemahnya kita sampai kita hanya boleh nampak apa yang kita nampak sahaja. Apa yang berada di luaran sahaja. Tapi pengetahuan Allah meliputi segalanya, luaran dan dalaman. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kita ni tak tahu apa, tuan-tuan. Dalam surah Baqarah awal-awal Allah Ta'ala cerita tentang penciptaan Nabi Allah Adam AS. Ketika mana Allah nyatakan kepada malaikat nak cipta khalifah Nabi Adam ni, maka malaikat kata, siapa nak cipta? Awaklah nak buat makhluk yang akan buat kerosakan kat bumi. Allah rancang siap dah.
Sebab tu kita kena faham tuan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan di bumi ni khalifah. Asbab tu Adam daripada syurga mai ke bumi ini jadi satu sebab sahaja sebagai peringatan kepada kita, jaga-jaga dengan hasutan syaitan. Memang tu Adam tempat dia di bumi. Jadi bila Allah Ta'ala nak ciptakan manusia di bumi ni, maka Allah kata kat malaikat kata apa, tak payahlah. Mereka ni akan pelingkup, mereka ni akan membunuh, mereka ni akan berlawan sama-sama mereka. Bumi ni dah elok dah. Siapa nak bagi jadi ke tu? Allah abang simple lah. Aku tahu apa yang hampa tak tahu. Aku tahu apa yang hampa tak tahu. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan Adam. Allah Ta'ala ajakkan Nabi Adam segala bentuk ilmu pengetahuan. Kemudian Allah Ta'ala tanya malaikat, hampa tahu tak benda ni apa? Malaikat kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, kami tak tahu malaikat apa yang kau mengajarkan kepada kami. Maka apa yang Allah Ta'ala sebutkan di sini tuan-tuan, mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan dengan apa yang dikehendakinya. Kita ni tuan-tuan sebenarnya sangat bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah tahu perjalanan kita bukan setakat satgi, bukan esok, bukan setakat tahun depan. Allah tahu perjalanan kita sampai ending dia. Di mana tempat kita sekarang, syurga ke neraka. Kita nak cerita apa tuan-tuan? Lah 10-26 jam saya. Tuan-tuan boleh sebut tak satgi pukul 12 tepat tuan-tuan perempuan dah kat mana? Saya nak abang pun tak tahu. Tapi yang pasti bukan di kedai makan, bukan di restoran lah. Kan? Kok kat rumah ke, atas katil ke. Kena. Tak ada dah. Kita tak tahu. Nak habang tu pun tak boleh. Semua tu benda yang disembunyikan oleh Allah. Nak habang kata kita ni lemah. Tapi tidak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah, yakni ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga dan memelihara keduanya, dan dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar. Kemuliaan dan keagungan Allah disebut sebagai kursi, dan Allah tak ada masalah langsung nak jaga dia. Di situlah kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketinggian darjat dia menunjukkan Allah itu sebagai Tuhan. Maka pada ayat ni dia menceritakan tentang betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah. Sebab tu ayat ni diangkat sebagai penghulu segala ayat dan diberikan beberapa kelebihan yang cukup besar. Saya nak minta dalam banyak-banyak kita duk dengar ni tuan-tuan, nak minta kita jaga dua keadaan ya. At least dua keadaan pada ayat kursi. Keadaan pertama, tolong jaga setiap kali selepas solat fardu. Sebab Nabi SAW pesan, siapa-siapa yang baca ayat kursi selepas solat fardu, jarak dia dengan syurga hanyalah kematian. Nabi sebut jaraknya dengan syurga. Ayat kursi boleh buat kita pergi syurga tuan. Baca dengan ikhlas, baca dengan tadabbur, baca dengan faham ayat, baca dengan kita sedang meninggikan dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap kali solat fardu. Dan kalau kita buat solat sunat pun tak menjadi masalah untuk kita teruskan. Bagi kita ni sampai tahap jadi istiqamah, sampai jadi biasa tuan-tuan. Bila apa solat pun baca ayat kursi. Solat duha, solat tahajud, solat qabliyah ba'diyah. Habis bagi salam, habis tak ada tuan, habis simple punya. Kalut sangat tak dan dah. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar 3 kali, ayat kursi. Terus ayat kursi. Lepas tu barulah nak bangun ke nak apa ke. Dan keadaan kedua, tolong baca sebelum tidur. Sebab tidur ni tuan-tuan disebut juga sebagai mati sementara. Dia boleh jadi mati terus pun ada. Ramai je orang yang mati dalam tidur. Tidur elok-elok duk babai apa semua, dia main nak gerak subuh tak ada kerah habis kan. Biarlah mati itu dalam keadaan kita di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tambahlah ni pula tuan-tuan, kita pun takut macam-macam cerita. Orang pecah masuk rumah lah, apalah. Baca ayat kursi. Ayat kursi juga boleh jadi sebagai pendinding daripada jin dan syaitan, daripada kejahatan manusia. Banyak cerita dah tuan. Okey, yang tu tentang ayatul kursi. Sebanyak mana kita boleh baca. Kalau boleh dijadikan wirid, silakan. Itu antara wirid yang terbaik. Itu adalah wirid yang terbaik. Baik, kita nak tengok pula pada yang berikutnya berkenaan 3 ayat terakhir, atau disebut juga 2 ayat terakhir surah Baqarah, 284, 285, 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, antara kelebihan yang boleh kita tengok tuan-tuan, kebaikan. Pertama tuan-tuan, berdasarkan satu hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW sebut, sesiapa yang membaca 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah pada waktu malam, maka 2 ayat itu mencukupkannya sebagai doa. 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah, kalau kita faham 2 di sini, daripada amanar rasul dengan la yukallifullah, sebelum tidur ni pada waktu malam, Nabi kata dicukupkan kepadanya segalanya. Cukup apa tuan-tuan? Kalau kita nak tengok detail apa yang disebutkan, yang dibahaskan berdasarkan hadis tadi oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang kata cukup ni, telah cukup baginya qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk beribadat. Yang kata cukup, telah cukup baginya untuk membaca Al-Quran sama ada di dalam atau di luar solat. Yang kata cukup baginya perkara-perkara melibatkan akidah, kerana ayat tersebut menceritakan tentang keimanan dan amalan secara umum. Cukup juga baginya untuk diselamatkan daripada segala keburukan. Dicukupkan juga untuk menolak keduanya, yakni ayat tersebut, daripada keburukan jin dan manusia. Dicukupkan baginya untuk diselamatkan daripada keburukan syaitan, dan telah dicukupkan baginya untuk mendapatkan kebaikan daripada keduanya. Maka melihat kepada makna di atas, Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh jadi yang dimaksudkan oleh hadis adalah semua yang telah disebutkan, seperti mana dinukilkan dalam kitab Fathul Bari. Tuan-tuan, hanya dengan 2 ayat ni, power sangat ke ayat ni tuan-tuan? Dia cerita pasal apa sebenarnya 2 ayat ni? Baik, kita tengok sikit pada terjemahan daripada 3 ayat. Kita ambil 3 juga nah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakan kepada kamu. Allah nak abang sama macam ayat kursi tadi, langit dan bumi ini semua di bawah pengetahuan dia. Bahkan apa yang kita sembunyikan pada diri kita pun Allah Ta'ala boleh sebut balik. Nanti sewaktu kita dihisap di akhirat tuan-tuan, perbuatan bukan hanya dikira perbuatan luaran saja, perbuatan dalaman juga akan dihisap. Sebab kita ada anggota luaran, mata, telinga, tangan, kaki, dan kita ada anggota dalaman yang menjadi ketua kepada segala anggota, yang Nabi sebut baik dia baik semua, buruk dia buruk semua, iaitu hati. Yang kita semua orang saling bisik-membisik antara diri kita dengan hati-hati kita. Tempat yang sangat menjadi tumpuan syaitan, kerana di situlah letaknya iman dan taqwa. Sasaran syaitan untuk melemahkan setiap hamba Allah adalah pada hati-hatinya. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan di sini, hampa sembunyilah macam mana pun, Allah boleh kira, Allah boleh nyatakan balik kepada kita apa yang kita bisikkan di dalam hati kita. Kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyiksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas setiap-tiap sesuatu. Kalau Allah nak azab kita hari ni, kita nak kata apa?
Kita hamba dia, kita hak dia, hak dia. Dia boleh buat apa saja kat kita, namun maha baik dia tuan-tuan, maha baik Allah ni. Kalau kita ni terus bergantung harap kepada dia, terus tunduk atas perintah dia, terus kita cari jalan meninggalkan larangan dan tegahan dia tuan-tuan, Allah takkan menzalimi kita. Bahkan Allah pula yang semakin rapat dengan kita. Diberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, rahmat demi rahmat, sehinggakan yang terakhir kemuncak pemberian adalah redha. Apabila dia redha kita hamba. Nak masuk syurga, Allah kena redha. Allah kena akui kita ni hamba dia. Kalau tidak, kita takkan dapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dijelaskan pada ayat ni tuan-tuan. Allah nak abad, dia boleh buat apa saja, tapi dia buat tu bergantung pada apa yang kita buat. Kalau kita buat baik, dia takkan azab kita, mustahil. Tapi kalau kita duduk dalam kemaksiatan, maka kita akan dapat apa yang sepatutnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Tuan-tuan, wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mengangkat Nabi menjadi nabi dan rasul yang terakhir, sebagai manusia yang dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan risalah Allah. Tatkala itu Nabi SAW telah pun menyatakan keimanannya keseluruhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sampaikan apa yang diterima daripada Allah, sehingga orang-orang yang menyahut seruan Nabi, yang menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan beriman kepada apa-apa yang diminta untuk dipercayai dan beriman. Itu yang kata tu, amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, termasuklah daripada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yang mana semua ini menjadi asas kepada rukun iman. Sebab rukun iman dia melibatkan kepercayaan. Jadi ayat 285 dia lebih memfokuskan kita kepada tahap mana pencapaian kita dari segi kepercayaan. Sebab pencapaian pada kepercayaan ni tuan-tuan susah nak nilai. Sikap manusia, dia akan percaya bulat-bulat benda yang dia nampak. Kita akan percaya pada benda yang kita nampak. Hak tu tak ada masalah, tak ada argue. Semua orang sepakat. Tapi bila benda tak nampak, tu masalah besar kita hari ni. Kita tahu dosa ni akan menjadi penyebab kita tak boleh masuk syurga. Kita akan dibakar, diazab, dipukul dalam neraka. Tapi duk buat juga. Sebab tak nampak, bukan tak percaya. Kita tahu yang duk cerita syurga ni mahligai besar-besar, pakaian dia indah-indah, cahaya dia terang-terang. Makanan ni tak perlu nak pergi order, tak perlu nak beratok, detikkan makanan, teringin nak makan apa, terus mai depan muka kita. Makan semakin lama suap semakin sedap, makin lama suap makin sedap, makin sedap, makin sedap. Tidak ada pengakhiran sampai bila-bila. Tapi gaya hidup serupa tak mau pergi syurga. Sebab apa? Sebab melibatkan percaya, benda tak nampak. Jadi ayat ni Allah highlightkan Nabi SAW manusia yang pertama yang bila diturunkan peringatan Nabi terus percaya, dan orang-orang yang ikut Nabi dia kena sama percaya dengan apa yang percayanya Nabi kepada benda-benda ni, Allah, malaikat, kitab. Okay? Nak berbentuk kepercayaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi,
kami dengar dan kami taat, yakni kami pohonkan keampunan wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Jadi sifat orang beriman ni tuan-tuan, kalau dia nak teruskan dalam keadaan kepercayaan dia tuan-tuan, kita mesti kena ada sifat sami'na wa ata'na. Bab agama simple. Boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Oh, tak boleh ha? Baik, angkat tangan, surrender. Oh, boleh ha? Buat. Oh, benda ni boleh buat, tapi kalau tinggal lebih baik, benda makruh, kita pilih. Benda ni tak wajib, tapi kalau buat dapat pahala banyak, benda sunat, pilih. Nak buat ke tak berbuat. Tapi kita mesti kena bersikap, kami dengar, kami patuh. Itulah sikap selamat orang beriman. Jangan bantah, jangan bagi alasan. Ni sehari dua ni kan, isu stokin. Saya bukan nak bangkitkan benda tu, tapi pertama kita kena mempertahankan kesucian Tuhan kita. Ini cerita bab agama, bab tauhid. Kalau kita buat lebih kurang dengan Tuhan kita, maka kita telah pun kufur kepada dia. Pertama, kita mesti bangkit untuk menyatakan kemarahan kita kepada penghina Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bila kita tengok pada isu stokin ni contohnya tuan-tuan, ketika itu di manakah stand kita? Adakah kita nak buat tak tahu, ataupun daripada apa yang kita belajar bila cerita bab Tuhan, kita kena beriman dengan dia, tunduk kat dia, pertahankan dia. Kita bangun tak pertahan? Jalan tak yang kata sami'na wa ata'na ketika mana Tuhan kita sedang dihina? Jalan tak sami'na wa ata'na ketika Nabi kita dihina? Dahlah yang suruhan Tuhan dengan suruhan Nabi pun tak apa nak jalan. Waktu mereka sedang hina pun kita buat tak tahu lagi ke? Ini dia akan tengok kepada kepercayaan. Sejauh mana kita berpegang Allah tu Tuhan, maka sejauh itulah kekuatan untuk kita mempertahankan kemuliaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hak ni pertama sekali. Tolong faham betul-betul ayat ni. Allah nak abang apa? Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ujian satu benda yang kita tak boleh lari, sebab ujianlah menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Mesti ada ujian. Surah Baqarah Allah cerita, surah Ankabut Allah Ta'ala cerita. Nak jadi orang beriman ke, nak jadi orang bertakwa ke, nak jadi apa pun tuan-tuan, dia kena lepas ujian. Ujian lepas, clear, pangkat naik, darjat naik, kedudukan naik. Tapi Allah abang, ujian tu insya-Allah satu-satu orang tu ketika diuji dia mampu untuk menanggung. Kadang-kadang kita tengok macam kita pula tak mampu. Contoh baru-baru ni, hak accident satu family, tinggal seorang anak sulung tu, atar tu tuan-tuan. Mak dia, ayah dia, dua adik dia meninggal, dia seorang-seorang. Kita duk fikir kalau kena kat kita tuan-tuan, rasa tak bercakap main mati pun. Macam mana nak terus hidup? Tapi saya yakin berdasarkan apa yang Allah sebut di sini, Allah bagi kekuatan kepada adik tersebut. Dan kita pun sama. Sebab tu bila main ujian, jangan doa abang, oh saya tak larat loh, saya tak kuat. Bila ujian menimpa, Allah Ta'ala nak suruh kita kukuhkan hubungan kita dengan dia, balik kat dia, baru kita akan dapat kekuatan. Ni duk cerekah tak kuat, duk meracau, duk menjerit, pasal apa aku duk kena uji, orang lain tak kena. Mana kata dia telah melanggar apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Memang semua ujian orang mampu tanggung. Hak tu juga dia merujuk kepada keimanan. Sebab orang yang beriman, bila dia mendapat musibah, dia akan redha kepada Allah, serah diri dia kepada Allah. Bila dia dapat nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah, juga serahkan diri dia kepada Allah. Dia balik dia, jadi mana kata ayat ni ada sangkut paut. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya.
Adil tak tuan-tuan? Kita akan dapat apa yang kita buat. Buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Cuma dia ada jugalah certain keadaan. Kalau dia tengok bahawa bab amanah dan penjagaan, contoh sebagai seorang suami dan ayah. Kalau hari ini kita biarkan isteri kita dalam keadaan tak ikut syariat Islam, tak pakai aurat dan tak tutup aurat dan sebagainya, kita pun redha, bahkan kita support lagi beli baju-baju kat dia yang baju yang tak berkenaan dan sebagainya. Anak-anak kita buka tudung pakai seluar pendek, kita tak tegur, tak kata apa. Keluarga kita hidup dalam keadaan tak semayang, tak baca Quran, tak buat segala amal. Ketika itu kita akan menanggung daripada kelemahan amanah. Bukan tanggung dosa mereka, tak tanggung dosa mereka. Mereka buka aurat, dosa mereka kena. Tapi kita kena disebabkan kita tak jaga amanah kita. Kena faham tu? Tu yang Allah Ta'ala mak sini. Kita buat baik, kita dapat baik dia. Kita buat jahat, kita dapat jahat dia. Tapi kalau kita jaga amanah, kita bertegas dengan isteri dan anak, kita didik mereka taat kepada Allah, kita tanam dalam jiwa mereka takutkan Allah, kita semaikan kepada mereka kehidupan berlandaskan apa dibawa oleh Nabi SAW, maka kita akan dapat pahala tambahan sebab kita telah menunaikan amanah. Faham tak? Dia satu benda yang berbeza tau. Kan orang duk sebut kan, duk tanggung dosa, duk tanggung dosa. Dia bukan tanggung dosa. Dia tak tanggung dosa, tapi dia telah melalaikan amanah dia. Dia telah melepaskan tanggungjawab dia. Dia diberi azab, dia diberi dosa disebabkan dia melepaskan tanggungjawab dia. Hak tu je. Kalau kata kerja nak menanggung dosa orang, teruk tuan. Akan ada keadaan bila kita menanggung dosa orang. Bila tuan-tuan? Bila dihisap di hadapan Allah. Kalau kita satu orang yang suka melakukan kezaliman, kita ni duk mengata ke orang, fitnah orang, bully orang, ada kuasa kita tindas orang, kita tekan orang, kita sekat orang. Ni seronok Buat, nak buat apa? Buat. Tunggu kat sana. Semua akan pergi tuntut balik ke Allah. Sabit kesalahan, ambil pahala dulu, bagi. Pahala dah kering, tak ada apa dah. Orang duk tuntut ada lagi. Allah kata ambil dosa orang ni, boh pula kat dia. Tu baru kata tanggung dosa orang. Tapi kalau dalam bab ni tak tanggung lagi tuan. Tu Allah Ta'ala bab clear. Baik kita buat, kita dapat. Jahat kita buat pun kita dapat. Orang lain tak akan tanggung baik dengan jahat kita. Kemudian, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuan-tuan, ayat ni Rabbana ni tuan-tuan, tolonglah baca sekerap mungkin. Tuan-tuan duk baca kan? Kita duk baca selalu kan? Pernah tengok makna tak sebelum ni? Tahu tak Rabbana ni dia cerita tentang apa? Kita kalau jumpa ayat-ayat macam ni tuan-tuan, tengok terjemahan. Rabbana ni kita sangat perlukan ni. Sebab apa? Pertama punya Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan, jangan catatlah apa yang kami buat salah ni sebagai salah. Walaupun memang sebenarnya kami lupa atau kami tersalah. Tapi tolonglah jangan kira sebagai salah. Nak minta apa? Nak minta Allah Ta'ala ampunkan. Kalau semua benda kira salah, wahai Tuhan, tak ada tempatlah kami dalam syurga. Doa ni power kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita dah lupa, kita buat salah, kita merayu ke Allah, tolong jangan kira salah. Kalau kita boleh jadi gitu Ustaz. Orang buat salah kat kita, kita dia seolah-olah macam dia ayat lah, ayat nak minta ampun lah. Tapi saya tahu saya salah, tapi janganlah salahkan saya, janganlah hukum saya, macam tu. Dia seolah-olah ayat pengakuan, ya Tuhan memang kami salah. Salah ni disebabkan kami sengaja salah dan kami terlupa kata benda ni salah. Tapi tolonglah jangan terima sebagai salah, jangan hukum kami sebagai pesalah. Cantik ayat susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tahmil alaina isra
kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Contoh bebanan berat yang Allah sebut dalam Quran kepada Bani Israel, kalaulah mereka ni membunuh seorang manusia pada zaman mereka, dosa dia seperti mereka membunuh seluruh manusia yang ada pada waktu itu. Akan tetapi kalau mereka menjaga memelihara seorang manusia, mereka akan dapat pahala seperti memelihara manusia seluruhnya pada waktu itu. Berat tuan-tuan. Kira dia punya dosa ni, hukuman dia ni tersangat besar. Umat-umat terdahulu pula bangkang je Nabi-Nabi Allah ni. Allah tak tunggu lama, Allah bagi cash terus, settle terus, bala turun ni segera. Tapi untuk umat Nabi SAW, Allah Ta'ala berikan kemuliaan dengan ditangguhkan. Cerita sekarang ni tuan-tuan, kita sepatutnya dah lama dah menerima bala daripada Allah. Dengan zinanya yang berleluasa, dengan keadaan sumbang mahramnya, dengan keadaan gay lesbiannya, dengan keadaan rasuahnya, dengan keadaan pecah amanahnya, kezalimannya, seluruh dunia. Patutnya dah lama dah tuan-tuan kita ni hancur. Tapi mungkin disebabkan berkat doa ni kan. Janganlah engkau bebankan kami seperti mana engkau bebankan umat-umat terdahulu sebelum kami. Berkat daripada yang menyebutnya Nabi SAW dan orang-orang soleh, sehingga sekarang Allah tahan balak dia tu. Kita minta supaya Allah Ta'ala ringankan kepada kita, beri tak kepada kita kemudahan dan kebaikan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Apa benda kita tak daya nak pikul tuan-tuan? Pertama sekali ialah dosa. Sebab dosa yang banyak tuan-tuan, kita tak mampu nak masuk neraka Allah. Demi Allah, wallahi percayalah, neraka tu terlalu tak tahu bahasa nak abang, terlalu dahsyat untuk kita. Tak ada satu makhluk pun yang mampu masuk ke dalam neraka. Mainlah mana makhluk, manusia ke apa ke, tak ada. Sebab terlalu gerunnya neraka itu. Maka kita minta kepada Allah, janganlah bagi benda-benda yang kami tak terdaya nak pikul. Hari ni tuan-tuan, solat 5 waktu pun kita kalah. Mulut ni sembang senang. Saya sembang tu, sembang. Orang tu kata lah kan, sembang gajah pun terbang lah apalah. Sembang benda free bukan ada apa pun. Apa lah 5 waktu pun tak boleh jaga. Nampak macam siap buat kalkulit lagi ada 5 waktu, sehari dah 24 jam. Kalau kita amak katalah satu solat tu 7 minit, baru 35 minit. Duk ada 23 jam lagi, takkan yang tu pun tak boleh. Batang hidung pun tak nampak. Sebab tu kita minta ke Allah supaya bagi kepada kita keringanan demi keringanan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampunkan kami, rahmati kami. 3 benda ni asas masuk syurga. Kalau kita tak dimaafkan, kalau kita tak diampunkan, kalau Allah tak pandang kita dengan pandangan rahmat belah kasihan dia, kita takkan dapat jalan pergi syurga. Basic lah, ni basic. Sebab tu sekarang ni dalam Ramadan tuan-tuan, function Ramadan terbesar apa dia? Cuci dosa. Bukan cuci duit, money laundering pun ada. Ni sin laundering ke apa ke. Okay? Cuci dosa. Sehingga kan Nabi sebut ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa-dosa pada siapa yang bersungguh menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan penghayatan, ihtisab, pengharapan. Dan Nabi lapik pula dengan doa Jibril alaihi salam.
kecelakaan kepada orang yang habis Ramadan tapi Ramadan tak ampunkan dosa dia, Ramadan tak membawa sekali dosa-dosa dia, celaka pada dia. Nampak sangat kata dosa tu mesti diampunkan untuk kita nak dapatkan syurga Allah, mesti. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Warhamna ni nak cerita apa pula? Kan Nabi SAW bagi tahu kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sahabat tanya, Tuan pun sama ke wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Ya. Habis riang tuan ni. Manusia yang tak ada dosa, Sayyidul Bashar, ketua segala makhluk, yang paling disukai Allah, pun masuk syurga dengan rahmat belah kasihan Allah. Kita macam mana? Jadi tuan-tuan, 3 ayat ni bacalah sebanyak mungkin. Dan penutup pada ayat tadi, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami wahai Allah, maka tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum kafir. Cukup hebat 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah, 2 dan 3 ayat. Ada pendapat sebut 2, ada pendapat sebut 3. Kita ambil 3 lah. Sebab tahlil dia kena sebut 3, tidak tak cukup makan. Dia 2 ya tak edi tahlil kan. Kita duk biasa dah pada lillah. Kita duk hafal dah, semua orang hafal insya-Allah. Bacalah sebab kita nak tang Rabbana tu tuan-tuan. Kalau boleh fahamkan makna dia ketika mana kita duk baca ni tuan-tuan, mai tang Rabbana ni biar makna ni naik sama sambil kita hayat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, salahku banyak ya Allah, ampunlah, janganlah dikira salah-salahku sebagai salah, jangan disabitkan setiap kesalahanku sebagai salah, ampunlah, padamlah. Rabbana wala tahmil alaina isra, ya Allah, janganlah uji ku dengan ujian yang berat menyebabkan iman aku lari ya Allah, menyebabkan takwa aku hilang wahai Allah. Minta dan minta, maafkan aku wahai Allah, ampunkan aku wahai Allah, kesian kat aku ya Allah, kalau aku kena azab neraka tak ada siapa boleh tolong aku ya Allah. Minta tuan-tuan. Ni Ramadan pula. Jadi kita tengok 2 ayat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan turunnya 2 ayat terakhir Baqarah ni pun tuan-tuan dalam keadaan ia datang daripada satu pintu syurga yang tak pernah dibuka pada start hari penciptanya. Start hari pintu langit dicipta, ada pintu-pintu dia. 2 ayat terakhir Baqarah ni turun pada pintu yang tak pernah dibukakan. Pertama kali pintu tu buka, keluar ayat ni, diiringi oleh malaikat yang pertama kali memijak bumi. Daripada hari dicipta tak pernah turun ke bumi, turun bawa rahmat Allah. Ini berita gembira kepada orang yang mengamal dan memahaminya. Jadi kita berada dalam keadaan yang mana? Bersempena dengan tadabbur. Kita bukan sekadar main nak duduk, nak tengok, tak. Kita nak balik, nak buat. Nak balik, nak buat. Kita hafal dah, kita faham dah. Kalau tak faham pun alhamdulillah kita dah tengok dah, sikit-sikit lagi kita faham dah. Dan kita pun mengakui betapa padanlah kedua benda ni, ayat kursi dan ayat terakhir Baqarah ni, diangkat sebagai ayat-ayat yang mulia di sisi Allah. Sebab penceritaan dia tu, sebab kesan pada diri kita tu cukup besar tuan-tuan. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sebanyak-banyak perkara kebaikan yang boleh kita buat untuk kita mendapat rahmat, redha, pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Antara cara paling mudah mendapatkan kasih sayang Allah ialah dengan mengalunkan kalamnya. Sebab disebut dalam satu kisah yang melibatkan Imam Ahmad bin Hanbal, dia bermimpi bertemu dengan Tuhannya. Riwayat ni kontroversi lah,
Tapi tercatat dalam beberapa kitab-kitab yang menceritakan tentang kelebihan Al-Quran, kan? Maka Imam Ahmad kata, aku pernah bermimpi bertemu dengan Tuhanku. Bagaimana? Wallahu alam, tak diceritakan. Tapi dia kata, ketika aku mimpi tu, aku terlupa nak tanya satu benda. Tak apa, kalau aku dapat lagi rezeki, aku akan tanya benda ni. Diberikan rezeki, dapat kali yang kedua, maka dia bertanya dalam mimpi tersebut, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya kami mendekatkan diri kepadamu? Maka berkata Tuhannya, wahai Ahmad, dengan mengalunkan kalamku, mentilawah kalamku, membaca Al-Quran. Sempat lagi Imam Ahmad bertanya, dengan faham atau tanpa faham? Maka dijawab, dengan faham atau tanpa faham. Dengan faham orang Arab lah, tanpa faham kita lah. Kira kita ni lagi hebat pada Arab sebenarnya. Arab bagi buku Melayu tak boleh baca. Kita bagi Quran boleh baca kot. 604 bukan surat, maklum oi, berapa kali khatam lah. Hebat kita pada Arab sebenarnya. Tapi kita duk kira nasi Arab. Kan? Makna kata nak habaq di sini, kemuliaan Al-Quran itu terlalu besar, terlalu tinggi, sehingga kan antara perkara paling mudah untuk kita rapatkan diri kita dengan Allah ialah dengan Al-Quran. Dan bila mai tang Al-Quran, kita duk tengok kelebihan-kelebihan tertentu yang diceritakan sendiri oleh Nabi SAW. Nabi buat dan Nabi minta kita buat. Maka bila kita dah dapat ni, Allah bagi rezeki, kita boleh duduk kan. Ramai ni sebenarnya patut yang boleh mai. Kita tak mempersoalkan kehadiran jemaah, tak ada masalah. Tapi kita yang mai ni tuan-tuan, alhamdulillah, Allah tolak kita mai. Sebab apa? Mungkin Allah nak bagi satu kebaikan tambahan. Allah nak bagi kita satu amalan. Mungkin Allah Ta'ala nak angkat darjat kita dengan kita mai, kita dengar hari ni. Apa yang saya cakap ni pun tuan-tuan, bukan mai daripada otak saya, mai daripada apa yang diilhamkan oleh Allah. Allah nak bagi kita dapat pengetahuan supaya Allah Ta'ala nak kita semakin dekat dengan dia. Mudah-mudahan kita lah antara orang yang disayangi Allah. Kita lah orang yang akan diberikan bantuan oleh Allah. Kita lah orang yang akan diampunkan oleh Allah. Kita lah orang yang akan dilepaskan daripada neraka oleh Allah. Dan kita lah orang yang akan dipersilakan masuk ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terimalah, kabulkanlah permintaan kami ini wahai Tuhan. Kami ini lemah, tapi kami sentiasa mengharap bantuan dan redha-Mu. Sebab tu tuan-tuan, kalau mana-mana ada kebaikan yang boleh kita buat, bilah. Tak boleh buat semua pun, sekadar mana kita boleh buat. Betul cerita dengan ni pula tuan, ni cuti lah, relax lah apa. Tadi dah main kuliah subuh, ni duha pula, tadi dah dapat dah satu, jadi ya. Nah, kita jangan fikir begitu. Dan kita jangan minta lagu tu. Minta ke Allah, ya Allah, mana-mana ada jalan kebaikan, loronglah aku. Sebab kebaikan ni Allah yang lorong. Kita nak main semayang, Allah Ta'ala yang pilih. Kita nak baca Quran, Allah Ta'ala yang pilih untuk kita buka mulut. Kita nak puasa, Allah Ta'ala pilih. Semua kebaikan Allah yang pilih. Sebab tu kita tengok tadi, dia ada yu'azzibu man yasha, yaghfiru liman yasha. Dia boleh azab siapa dia mau, dia boleh ampun siapa dia mau. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan pada perkongsian kita pagi ini, untuk menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah, untuk menambahkan lagi amalan kita, yang mana kita semakin hampir kepada kematian. Mudah-mudahan amalan ini akan melepaskan kita daripada azab kematian, azab barzah dan azab neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau tak ada aral melintang, insya-Allah hari Khamis ni saya akan bersama dengan tuan-tuan sekali lagi untuk kita tadabbur pada surah yang berikutnya, iaitu surah Yasin. Yasin ni, jom kita main dengar apa kelebihan Yasin. Sebab apa? Banyak orang duk condemn Yasin dah ni. Duk buat bid'ah malam-malam Jumaat baca Yasin. Duk buat bid'ah orang nak pergi Mekah baca Yasin. Semua bid'ah. Mari kita nak hurai. Kita hurai bukan kata nak hurai ikut kepala kita. Kita ambil apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari Khamis ni tuan-tuan,
waktu yang sama, save the date, bawa lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita supaya sama-sama kita akan dapat satu manfaat yang cukup besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan pagi ini, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, di luar sana untuk lelaki dan di dalam sana untuk jemaah muslimat, hari ini saya bawa tabung untuk mencari sedikit sumbangan dana untuk kelas tahfiz di sekolah kami, Ma'had Tahfiz Al-Khairiyah, beralamat di Madrasah Khairiyah Islamiah Pokok Senah. Kita cari dana untuk program sekolah dan juga untuk bantuan awal anak-anak kami yang akan berlepas melanjutkan pengajian ke bidang tahfiz Al-Quran dan juga pengajian Islam di Mesir nanti, insya-Allah. Jadi kalau kita ingin menumpang saham, ingin untuk memberi bantuan kepada anak-anak kami atas satu sedekah yang manfaatnya insya-Allah akan berpanjangan di sisi Allah, maka bolehlah hururkan sumbangan, zakat, infak dan sebagainya, semua kami terima. Di situ juga ada nombor akaun. Kok lah kalau kata nak pakai online transfer pun boleh. Nama saya dan nombor telefon saya pun ada di situ sebagai rujukan. Mudah-mudahan sumbangan kita akan diberikan ganjaran yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.